mid term dan long term, apa teknik-teknik yang ada. Jadi sepatutnya Tuan Puan punya level dah atas sikit. Cuma Tuan Puan akan, perjalanan Tuan Puan tu akan confuse. Kalau semua pun bercampur dalam satu akaun CDS yang sama, anda tak tulis, tak ada buat trading journal, anda tak, setiap kali anda masuk tu sepatutnya anda tulis lah dalam buku nota anda. Anda masuk sebab apa kaunter tersebut. Okay. Dan selepas tu, bila anda dah biasa, mungkin anda nak tahu macam mana short term, macam mana mid term, macam mana long term, anda try semua. Okay. Jadi anda akan sampai kepada next level. Next level, anda dah tahu berdasarkan trading journal anda, berdasarkan anda punya prestasi, anda semak balik prestasi anda paling tinggi probability buat untung dengan follow certain teknik. Okay. Anda probability paling tinggi untuk buat untung dengan follow certain teknik. Teknik tu mungkin short term, mungkin mid term, mungkin long term. Jadi anda akan, nak tak nak, anda akan mula berat ke arah teknik tersebut dan anda akan sentiasa fokus untuk tajamkan skill anda dalam teknik tersebut. Okay. Jadi pada tahap tersebut, anda dah tak payahlah nak fikir tentang orang A, kawan A buat untung guna short term. Kawan B untung guna simpan setahun. Jadi anda dah jelas. Anda dah jelas dengan apa yang anda tahu, apa yang anda biasa, pengalaman anda. Anda cuma nak asah skill tersebut bergantung kepada situasi dan market tertentu. Anda mungkin ada tools ataupun certain setup yang anda nak tengok. Anda fokus je benda tersebut. Okay. Jadi in the end, anda akan fokus kepada beberapa teknik sahaja ataupun satu time frame sahaja. Kebiasaannya. Kalau anda jenis yang memang genius, anda boleh main macam-macam game. Anda itu rezeki anda lah, anda genius lah. Tapi macam ada persoalan semalam, dia tanya, klien tanya, macam mana ni kalau agak-agak tuan, kalau 6 bulan boleh jadi power ke tak power? Kalau semua orang sama, senang lah. Saya kerja saya cari klien je. Confirm 6 bulan lepas tu, semua orang pun jadi professional trader. Okay. Okay. Ada yang kata market kat Asia teruk, tak boleh nak swing sangat. Okay. Stardust. Saya dah masuk Zoom tapi line tak stabil. Di YouTube ni baru okay. Jadi ada yang nanti mungkin Tuan Syazwan boleh share. Dekat dalam grup klien pun kita dah share juga link YouTube. Okay, siapa yang rasa mungkin Zoom ada masalah nak cuba link YouTube. Tapi take note, YouTube ni dia delay sikit lah, 10 saat. 10 ke 20 saat. Okay. Jadi pandangan saya sekarang, kalau nak long term, saya invest dalam unit trust sahaja. Okay. Kalau ikut bursa, swing yang terbaik. Okay. Jadi kat sini tuan-tuan, itu adalah jangka masa pelaburan. Kita ada short term, mid term dan long term. Boleh tulis tu, boleh tulis. Okay. Kemudian, okay, so ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Okay, so mana nak tulis? Pen kita ambil color hitam. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Ni bukan short term. Okay, ni pun bukan mid term, ni bukan long term. Okay. So nak beratkan dia. Okay. So, tuan-tuan dan puan, kita ada dua analisa yang biasa kita dengar, iaitu fundamental analysis dan juga technical analysis. Okay. Jadi untuk analisis yang ada tu, sebagai contoh untuk fundamental dan technical analysis, dia punya efisiensi ataupun dia punya, orang kata, keberjayaan dia, benda tu boleh pakai ke tak boleh, dia punya, orang kata, period mana yang dia berkesan. Okay. So kita dah tahu ada 3 jangka masa. Kita ada short term, kita ada mid term dan kita ada long term. Okay.
long term. Okay, seperti yang saya kata tadi, kalau short term ni mungkin cut off point dia saya letak 2 minggu lah. Mungkin yang mid term dengan long term ni cut off point dia saya letak sebagai 6 bulan. Contoh. Okay. Dia mungkin overlap. Dia mungkin overlap 4 bulan, 6 bulan. Okay. Tapi senang cerita, saya nak kupas tentang satu analisis dulu, iaitu agak-agak tuan puan, technical analysis ni dia lebih sesuai guna untuk period mana? Technical analysis, keberkesanan dia. Okay. So kalau short term, okay, semua pun boleh pakai mid term. Okay. Jadi kat sini saya nak tunjuk tuan puan keberkesanan dia. So bolehlah lukis graf. Okay, so macam ni. Okay. Apa maksud dia? Technical analysis tu paling bagus kalau kita guna untuk mid term. Okay, kemudian yang long term tu, long term pun masih lagi boleh gunalah, boleh consider lah. Okay. Tetapi mid term tu memang terbaik lah technical analysis. Faham technical analysis. Of course lah yang pendek dan tengah. Belum tu dah itu dah lain. Okay. Jadi sekarang ni saya nak kita nak cerita pasal fundamental pula. Agak-agak fundamental ni macam mana pula graf dia? Kalau technical saya buat macam tu. So agak-agak fundamental ni macam mana? Dia terbaik untuk guna waktu yang tu obvious lah kan. Okay. Tiba-tiba uptrend. Okay. Dan cerita graf keberkesanan fundamental analysis adalah macam ni. Okay. So senang cerita, untuk short term tak, memang langsung saya rasa tak signifikan fundamental. Mid term dia dah mula sedikit efficient. Okay. Dah mula naik banyak lah sebenarnya compare dengan short term. Okay. Tetapi dia paling efficient, paling penting, paling mustahak digunakan kalau anda decide nak long term. Okay. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, kita refresh teknik. Nanti saya akan kupas lebih lanjut tentang technical analysis. Ya, tetapi yang technical analysis dia lebih kepada anda gunakan chart, tengok saham dan mungkin beberapa indikator untuk mengkaji agaknya pada harga berapa yang sesuai untuk anda masuk. Anda mungkin juga untuk lihat pada harga berapa yang anda nak jual. Okay. Fundamental pula, dia mengkaji latar belakang syarikat, dia mengkaji keuntungan kerugian syarikat, dia kaji akaun syarikat, dan target dia nak beli saham tu dalam keadaan saham tu tengah harga diskaun berbanding nilai sebenar syarikat. Okay, senang cerita fundamental, dia adalah satu pencarian ataupun satu quest untuk mencari nilai sebenar sesebuah syarikat. Tuan-tuan dan puan, sesiapa yang mungkin mula masuk dalam saham, benda yang paling confuse sekali adalah fundamental lah. Benda yang paling confuse, benda istilah yang paling buat orang confuse adalah mencari nilai sebenar sesebuah saham. Terus terang, saya rasa itulah perjalanan saya, di mana kalau anda baru, technical analysis senang, straight to the point. Anda tengok chart, saya tunjukkan kepada anda support kat mana, resistance kat mana, anda dah boleh buat trading plan. Tapi fundamental, semalam pun saya dah cerita, fundamental investor ni masalah diorang lebih kepada benda-benda yang abstrak, benda-benda yang konsep, falsafah, buku-buku fundamental analysis besar. Kalau ada nampak tadi saya ada sempat tunjuk sikit, dia macam lebih kepada cerita. Technical analysis nombor tuan-tuan, matematik, beli berapa, untung berapa persen,
loss berapa persen. Okay, fundamental ni dia susah sikit nak cakap. Okay. Jadinya kat sini fundamental lah mencari nilai sebenar sebuah syarikat, dan tugas kita sebagai fundamental investor kalau kita pilih jalan long term ni adalah mengetahui cubaan untuk mengetahui nilai sebenar sebuah syarikat, dan kita nak cuba dapatkan harga diskaun. Kalau misal kata nilai sebenar sebuah syarikat tu sepatutnya satu unit saham dia adalah pada harga 50 sen. Kita tengok dekat market pula pasaran saham saham tu tengah diniagakan pada harga 30 sen. Satu diskaun sebanyak 20 sen. Jadi fundamental investor bila nampak keadaan macam tu, dia akan belilah. Ditambah dengan faktor-faktor lain lah seperti risiko, probability dan sebagainya. Dan dia target nak jual pada harga 50 sen. Okay. Dia target nak jual pada harga 50 sen. Okay. Jadi itu adalah technical analysis dan juga fundamental analysis, tuan-tuan dan puan. Okay. Boleh Okay. Jadi sekarang ni pula sekarang ni kalau anda tengok technical analysis terbaik untuk mid term. Okay. Fundamental terbaik untuk long term. Okay. Long term terbaik. Kalau kita tengok technical analysis dengan fundamental analysis untuk short term ni tak berapa sangat. Okay, tak berapa sangat lah. Okay. So tak berapa sangat. Kenapa tu? Okay. Tak berapa sangat. Kalau jadi fokus kenapa? Jadi sebabnya tuan-tuan puan adalah tak ada orang pun sebenarnya boleh buat duit melalui short term. Anda percaya tak saya punya statement ni? Tak ada orang pun boleh buat duit sebenarnya dengan cara short term. Siapa setuju, tulis setuju. Siapa kata tak setuju, tulis tak setuju. Setuju. Alah, saya dah lupa dah flow untuk buat ni Biasanya kalau dulu sebelum ni saya buat kelas super trader 2 hari. Saya dengan tim. Bila saya buka topik 3 analisa 3 time frame ni, pertama sekali saya akan tanya rata-rata semua diberi pilihan short term, mid term dengan long term, yang mana yang diorang suka nak buat duit. Okay. Yang mana diorang nak datang super trader nak belajar untuk buat duit. Okay. Majoritinya dia akan kata short term. Semua pun datang kelas super trader nak belajar teknik short term. Okay. Tapi lepas tu bila saya tanya pula tu, saya kata agak-agak tuan-tuan dan puan, short term, mid term dan long term, yang mana sebenarnya boleh buat duit? Okay, kebanyakannya kata long term. Yang selebihnya kata mid term. Yang kata short term boleh buat duit memang sikit je. Itu pun adalah salah satu punca kegagalan tuan-tuan dan puan lah sebagai retailer. Sebab datang kelas super trader 2 hari nak belajar short term. Tapi dalam masa yang sama, yakin betul yang short term ni tak boleh nak buat duit. Okay. Jadi sebenarnya statement saya yang kata short term ni tak boleh buat duit sebenarnya salah lah tuan-tuan. Ada je orang yang boleh buat duit secara short term. Okay, tetapi dia punya renyah dia tu, dia punya kesusahan dia tu memang orang kata short term tu paling susah sekali lah. Mungkin kalau saya dah tak ada apa benda nak buat, saya dah boleh fokus, mungkin short term ni mungkin saya boleh asal balik lah. Tetapi macam saya kata, saya dah lalui short term, mid term dengan long term ni, dah cuba macam-macam teknik. Last sekali yang kena dengan jiwa saya, yang kena dengan masa saya, modal saya pilih mid term ke long term. Okay. Jadi dan
semalam pun kita dah buat survey tuan-tuan puan. Kebanyakan tuan-tuan puan yang join kita punya kelas adalah bekerja. Ada pekerjaan lain pada waktu siang, pada waktu market tengah buka 9 ke sehingga 5 petang. Anda hanya boleh tengok saham ni pada waktu malam. Dapat tengok waktu malam je, anda tak memang confirm lah tak boleh nak short term tuan-tuan puan. Okay, tak boleh nak short term. Susah. Lagi-lagi kalau anda target nak intraday, anda mesti nak kena monitor saham tu. Macam semalam saya kata, kalau dah market buka 9 pagi sampai 12 tengah hari, kalau nak pergi toilet pun anda kena tahan. Okay. Okay. Itu pun kalau lah misal kata anda sekarang bekerja, minggu depan decide nak full time dalam saham ni, anda ingat 2 minggu lepas tu anda terus boleh konsisten ke untung dalam short term intraday? Tak dapat. Anda perlukan latihan lagi, anda perlu tengok market, belajar dalam keadaan market bullish, market bearish, pengalaman, anda kena hadap juga loss yang sampai satu tahap anda sendiri rasa macam baiklah aku tak payah belajar saham ni, baik aku fokus benda lain, baik aku buat benda lain, mungkin join emas ke, mungkin join MLM ke, buat bisnes ke, ataupun kerja bergaji balik ke. Itulah antara dilema dia lah. Okay. Jadi perjalanan tu akan ni. Okay, so sekarang ni, sorry lah tuan-tuan, intro banyak lama sangat. Dan sekarang ni ada satu analisis yang jarang orang ceritakan. Dia bukan technical analysis dan dia bukan fundamental analysis. Technical analysis dengan fundamental analysis semuanya kaji benda dah lepas tuan-tuan. Okay? Benda dah lepas. Okay? Sebagai contoh technical analysis, benda yang dia tengok adalah chart. Anda nak chart tu terhasil, mesti ada transaksi. Benda yang dah match, orang dah beli, harga tu dah diniagakan pada harga tersebut. So benda tu benda dah lepas. Fundamental analysis kaji account. Okay? Kaji account apa semua. Tetapi benda tu semua dah, syarikat tu dah untung dah pun. Kalau syarikat tu rugi, dia dah rugi dah pun. Dan in fact laporan account yang dikeluarkan tu, misal kata hari ni dia announce quarter report. Okay, sebenarnya announcement tu sebenarnya adalah 3 bulan punya report yang berakhir sebulan yang lepas. Okay. So sebagai contoh anda boleh tengok dekat sini. Sebagai contoh, anda boleh pergi ke malaysiastock.biz. Okay. Kita tengok anda pergi dekat home. Okay, counter apa yang misal kata untung lah, SAB. SAB hari ni dia announce dia punya quarter report. Okay. Anda tengok ni quarter report dia. Tetapi quarter report dia announce 19 Mei. Tetapi dia punya quarter report dia tu sebenarnya berakhir pada bulan Mac. Bulan Mac 2022. So iaitu Januari, Februari, Mac, hujung bulan Mac. Tapi bila dia report 19 Mei. Jadi bulan April dah sebulan. Bulan Mei dah sebulan setengah ke 2 bulan. Okay. Jadi benda tu dah berlaku dah pun. Sebenarnya kalau ikutkan tuan-tuan puan, insider pun dah tahu dah sebenarnya syarikat tu untung ke rugi. Betul tak saya cakap? Okay. Jadi benda yang saya nak kata, kategori yang ketiga ni adalah kategori, so semalam pun saya dah cerita order flow analysis. Order flow analysis. Di mana inilah dia analisis yang mengkaji saham tu dia tengah benda yang dah berlaku satu. Okay, dah berlaku tu adalah transaksi. Sedang berlaku. Okay, sedang berlaku tu adalah orang kata kalau semalam saya cerita momentum lah, sedang berlaku momentum. Ya, dilihat dari sudut berapa buy rate, berapa transaksi, agaknya ada jerung beli ke tak beli, okay, agaknya support dekat mana. Okay, dan juga benda yang belum berlaku pun dia kaji juga. Okay, belum berlaku tu seperti yang saya kata semalam adalah buy Q dengan sell Q.
by Q dengan sel Q tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan boleh jadi fake Q. Jerung saja je nak letak amount banyak supaya anda jual saham tu. Bila dia dah collect, dah siap habis collect, dia clearkan Q, dia tarik, dia naikkan harga. Itu adalah antara analisis, order flow analysis lah. Jadi untuk anda short term, benda itulah yang anda kena mahirkan diri. Okay. So kalau tanya saya, dia punya graf keberkesanan dia macam ni lah. Okay. So untuk anda yang target nak short term, intraday ke, BTST ke, kontra, jangan lupa pentingkan order flow analysis. Okay, seperti yang semalam saya dah terangkan sebagai contoh, saya ajar pasal tick chart, saya ajar pasal buy Q, sell Q, pasal kriteria BTST, dan combinekan dengan technical analysis. Tetapi chart pula anda kena tengok dalam time frame yang lebih kecil lah, mungkin 5 minit, mungkin 15 minit, mungkin 30 minit. Okay. Okay. Okay, so itu dia. Senang cerita, summary dia. Saya harap tuan-puan faham. Untuk malam ni, bila anda dah pilih short term, mid term ataupun long term, anda kena fikir keberkesanan analisis yang ada, tools yang anda nak gunakan untuk buat kajian, dia ada dia punya kelemahan. Long fundamental, jangan ceritalah fundamental. Saya pelik, saya pernah dengar seorang ni dia cakap dia ajar fundamental, tapi saham tu bergerak hari tu juga naik 5%, naik 10%. Lepas tu kata inilah dia bagusnya fundamental analysis. Tak betul lah tu tuan-puan. Okay? Tak betul lah. Jadi sebenarnya kalau fundamental analysis ni, expect yang harga nak sampai kepada nilai sebenar tu bukan dalam masa yang singkat. Okay, bukan dalam masa yang singkat. Okay, technical analysis okey lagi lah. Okay, jadi inilah dia 3 jangka masa pelaburan. Ada intraday, BTSD, pros and cons, mid term, istilah-istilah yang ada, swing, okay, long term, istilah yang ada, biasa invest, teknik super stock adalah teknik long term. Okay. Jadi yang ni saya persoalan teknik. Kalau semalam saya dah cerita sedikit sebanyak tentang intraday. Okay. Untuk malam ni saya akan fokus lebih banyak kepada technical analysis. Berapa modal, berapa potensi pulangan, macam mana kita nak kira dengan risiko dan sebagainya. Okay. Untuk newbie, untuk beginner, inilah dia yang anda kena fokus dahulu. Okay. Jadi ada yang tanya semalam tak ada rakaman. Kelas super trader kita tak bagi rakaman, kita buat setiap bulan dan anda kena datang, hadir, dengar dan fokus, tulis nota supaya kita tak nak benda ni dulu tuan-tuan berbayar, tapi bila kita dah buat certain requirement yang lebih rendah, misal kata untuk yang bulan ni percuma je kepada semua, bulan depan anda kena ada transaksi 5 transaksi pada bulan ni baru layak untuk kelas super trader bulan hadapan. Jadi dengan cara tu mungkin tuan-puan boleh orang kata appreciate benda tu. Okay. So sekarang ni charting platform kita dah ajar, ada kelas trading view dan kelas platform yang saya buat minggu lepas. Okay, hari Rabu. Di mana saya ceritakan tools yang saya guna adalah trading view. Okay. Kemudian sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan, okay. Saya nak tuan-puan jap. Okay. Kita nak masuk dulu ke support dengan kisah support dengan resistance ni tuan-puan. Okay. Cerita tentang support dan resistance. So tuan-puan senang cerita, saya nak tuan-puan bayangkan anda berada dalam rumah yang orang kata rumah 3 tingkat lah. Okay, rumah 3 tingkat.
Okey, anda ada bola kat sini. Dia okey, anda kalau sepak bola tu kuat, dia akan naik boleh kena sampai ke ceiling. Okey. So atas tu ceiling. Okey. So bila kena ceiling, biasanya dia akan melantun balik ke bawah. Okey. Kalau anda sepak bola ni perlahan, okey, anda tak sampai ceiling pun. Dia momentum dia berkurangan dan dia akan jatuh ke lantai dan mungkin rebound sedikit lah. So dia akan sebelum bola tu berhenti. Okey. Keadaan yang rare tetapi tak mustahil berlaku, anda sepak punyalah kuat. Rumah anda pula rumah kayu ke, anda sepak tu kat dalam rumah yang usang ke. So ceiling berlubang. Okay, bola tembus ke tingkat 2. Untuk kelas training view dan platform terlepas kan. Nanti saya akan arrange untuk sesi yang seterusnya. Okay. Jadi bila dah masuk second level ni, okay, bila dah masuk second level tuan-tuan, apa jadi dengan bola tu? Dia akan hilang momentum dan dia akan jatuh semula. Tetapi dia dah jatuh kat lantai second level. Jadi second level ni, ceiling untuk first level adalah lantai untuk second level. Okay, boleh faham adalah lantai untuk second level. Okay, kat sini senang cerita tuan-puan, saham. Inilah dia saham ataupun technical analysis. Okay, analisa saham secara teknikal. Okay, teknikal. Di mana bola ni adalah sama dengan harga saham. Okay, harga saham. Dan dekat dalam saham technical analysis, kita benda yang paling basic kita kena kenal pasti adalah support dan resistance. Okay, support dan resistance. Ceiling ku lantaimu. Terbaik. Tuan Zubir. Okay, jadi support ni adalah lantai. Okay, lantai tu adalah support. Resistance ni pula adalah ceiling. Okay. Tetapi saham ni chart dia akan dynamic. Dia akan dynamic. So ada masa resistance boleh jadi support, support boleh jadi resistance. Ceiling menjadi lantai, lantai menjadi ceiling. Okay. So kita kena faham. Okay, sebab itulah dia level yang ada. Boleh jadi benda tu asalnya support, dia boleh jadi resistance. Bila bola tu dah jatuh balik ke dalam lubang sebagai contoh. Okay. Jadi kita tengok kat sini. So itulah function dia. Jadi tuan-puan, saya nak tuan-puan, benda yang paling kita nak tuan-puan ada adalah at least buatlah satu free account TradingView. Itu satu. Okay, tetapi kalau anda susah sangat, saya rasa tuan-tuan dan puan semua pun dah ada akses untuk app myhisam.com. Okay. Di mana app myhisam.com ni, anda boleh anda pergilah dekat stock detail. Okay, anda pergi stock detail, anda nak search dulu ke, anda nak klik mana-mana counter terus ke. Jadi dia akan pergi dekat bahagian chart. Okay, boleh nampak tuan-puan, dia pergi dekat bahagian chart. Jadi anda besarkan je lah benda ni. So anda sebenarnya dah ada chart untuk anda lukis-lukis. Tapi sebenarnya bila dah besarkan, nak kecilkan balik, tekan pangkah ni ataupun tekan escape lah kalau guna PC. Okay, so saya tekan escape. Okay, so kat sini tuan-puan, cuma masalah dia nanti saya minta programmer saya developkan. Bila anda lukis tu, dia masih simpan anda punya record. Okay, jadi kat sini awal-awal biasa chart apa pula ni. Okay, biasanya chart yang kita tunjukkan ataupun chart yang biasa kita gunakan adalah
kita akan gunakan candlestick chart. Dia pilihan dia yang ni, candles. Bukan Heikin Ashi, bukan hollow candles, bukan bar, bukan line. Okay. Jadi yang ni saya tak pasti. Yang kalau dekat app Mahir Saham ni boleh kata ada gap dia. Bukan real time. Okay. Bukan real time. Di mana dia mungkin ada delay sebanyak 10 ke 15 minit. Mungkin 5 ke 15 minit. Okay, tapi kita cubalah untuk benda tu hampir kepada real time. Okay, so dan kat sini tuan-puan, okay, so kalau kat sini, so kita guna candles. Okay, kemudian kalau anda awal-awal dulu, saya tengok candlestick chart pening tuan-puan, kat mana support, kat mana resistance. Okay, so benda yang tuan-puan boleh cuba masukkan, tuan-puan pergi klik bahagian indikator, kemudian tuan search zigzag. Okay, tuan-tuan puan search zigzag. Ada yang tanya guna Bursa Station okey ke tak? Bursa Station pun boleh. Okay, Bursa Station pun boleh. Not bad juga. Okay, so sekarang ni saya dah masukkan zigzag. Okay. So kalau kita tengok kat sini zigzag, dia, jadi bila kita guna chart yang deviation style, susah sikit lah. Okay, so kalau ikutkan dekat sini tuan-puan, untuk zigzag ni, basically tuan-puan anda boleh, dia boleh nampakkan dekat tuan-tuan puan. Okay, besarkan dia punya line. So contoh, okay. Anda boleh nampak point di mana possible resistance. Okay, puncak yang tertinggi. Saham ni, dia bentuk dia macam ni. Ada gelombang kat bawah, ada gelombang kat atas, ada bukit kat atas, ada bukit kat bawah. Dia auto save tak kalau kita lukis dalam Mahir Saham app? Tak auto save. Dia akan hilang. Okay. Tapi saya akan minta programmer saya untuk cuba dapatkan boleh tak benda tu save. Okay. Sebab kalau tak, anda kenalah pergi ke Chart Trading View. Buatlah satu account free. Bila dah account free, dia tak adalah real time. Okay, dan dia akan ada keluar iklan. Dan anda punya indikator pun limited kepada 3 indikator sahaja. Okay. Jadi kalau kat sini kita tengok counter ni Patron M. So saya cuba masukkan Patron M. Saya ingat kita cuba buat new chart layout lah. Yang clean punya. Okay. So saya ambil Patron M. Okay. So Patron M. Biasanya chart paling basic dia ada pergerakan harga saham. Harga saham dalam bentuk candlestick chart. Dan biasanya saya akan suruh tuan-tuan puan untuk ni pilih one day. Okay, pilih daily. Dia ada huruf D. Tekan D tu. Okay, ataupun susah-susah sangat tuan-tuan pergi kat bawah, tekan dia tulis 1 year. Okay, bila anda tekan 1 year, automatik dia akan tunjukkan chart untuk 1 tahun dalam bentuk daily chart. Okay, dalam bentuk daily chart. Okay. Okay. So ini pun saya rasa tak payah nak fokus lama sangat sebab saya dah terangkan dalam kelas platform dan trading view dan juga saya sesi lah setiap petang. Okay, tuan-tuan puan boleh nampak macam mana saya gunakan trading view. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan pasal indikator zigzag. Indikator anda tekan simbol indikator. So kemudian bila dah tekan simbol indikator, keluar kotak untuk anda cari indikator apa nak masukkan. Saya minta anda search zigzag. Okay, anda tekan 1 kali.
Dan dia terus nampak kat situ nampak kan? Okay. Ni lagi updated. So ini yang dekat app MySam tak updated. Tu sebab Caca Merba dia dapat sampai kat sini je. RM4.84. Okay. So dekat TradingView ni dia tunjukkan tengah naik lah. Dia yang lama punya dia kena buat support dulu barulah dia punya tajam ni akan ke bawah. Okay. KLSE screener okey je. Saya pun langgan RM50 setahun live data. Cuma tak ada alert macam kat TradingView. So itu antara option lah yang tuan-tuan boleh pilih. KLSE screener RM50 setahun. Okay, bukan bulan-bulan pun. Okay. Jadi kat sini anda boleh tengok